latih Nabi Harun sebagai Nabi juga. Pada hadap saya dua ni Harun akhishdud bihi amri, untuk buat kerja dakwah. Sinilah para ulama sebut bahawa hatta kalau kita nak buat gapo pun kerja ni kena jemaah. Sore dia payah berjaya. Tak boleh buat kerja sore, tak boleh. Dia kena berjemaah ramai. 2 orang ni jemaah dah. Semaya jemaah. Orang tak agih maya sore tak. Kalau dia sore-sore orang panggil maya jemaah ke? Tak, dia 2 orang. 2 orang ni baru orang panggil dia semaya jemaah. Walaupun 2 orang. Maka kerja dakwah ni dia kena ramai baru berjaya. Sebab apa kena ramai? Kalau hak ni berasa lemah semangat, hak ni semangat. Hak ni berasa letih, hak ni royak. Hak ni berasa tak molek, hak ni royak. Dia mari gitu. Agama ni dia mari belah tu. Nabi aku tu juga tak ada orang nak semangat ke dia kecuali Allah Ta'ala. Maka Tuhan bui semangat ke Nabi. Baik, yang ke-10, umur muslihah. Ianya adalah ayat-ayat mengajar amalan-amalan, memberi kesan kepada islah. Islah mana apa? Baiki diri kita. Apabila kita terima Allah dan kita kenal Allah, maka kita akan berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghampirkan diri kepadanya adalah dengan cara ibadah yang Nabi ajar berdasar daripada Quran. Tambah sekali lagi, berdasarkan daripada Quran dan hadis. Tambah situ, itulah Quran saja tu. Berdasarkan daripada Quran dan hadis, muka surat 21 tu. Bukan setiap manusia terima Islam itu sudah sempurna agama. Maka kena ada usaha untuk memperbaiki diri. Nak dapat hasil kena luar masa, mendapatkan ilmu ianya berhajat kepada satu tempoh masa. Satu masa dia kena melalui proses-proses tertentu. Baik. Dalam kita berdakwah kita mesti bertemu dengan penenteh hak ramai, dia kata. Walaupun ianya berat, tapi kita kena sampaikan juga. Dan untuk menyampaikan dakwah kita sendiri kena hidup dengan sistem yang baik dan menjadi tauladan kepada orang. Jangan kita lihat cara hidup kita yang buruk sampai mereka tidak selera dengan dakwah kita. Orang kelih perangai kita tak comel, sampai orang tak minat pada dakwah kita. Perangai seorang pendakwah tu juga penting untuk orang terima gapo hak dia bawa. Sebab tu satu benda besar bila kita minta dengan Tuhan, Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa la tushmit bina a'da'ana wa la tasu' bina astiqa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana, itu Tuhan mu tolong ampun dosaku. Wastur uyubana, tutup kaib aku. Dan mu jangan jadikan aku ni makan ni bagi musuh aku. Dan mu jangan jadi kesaing hok rapak dengan aku, tikai aku kat belakang. Kalau musuh lawan, bahasa dia dah musuh lawan. Tapi kalau saing tikai kat belakang, bahasa nak marah. Berasa saing tikai kat belakang ni lebih dahsyat lagi daripada kita berlawan dengan musuh hak depan. Maka Nabi dia terima belaka. Musuh depan pun kuat, hak tikai alik belakang pun ada. Apa dia? Abdullah bin Ubay dengan pok-pok munafik. Ni kerja dia tikai kat belakang Nabi. Baik. Jadi ayat-ayat umur munazzimah ni dia susung balik kehidupan kita jadi harmoni, bertimbang rasa. Dan ayat-ayat ini seperti ibadat. Dan ayat ini adalah ayat-ayat tentang ibadat khas seperti solat. Allah didik kita dengan cara solat, iaitu hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumul qanitin. Periharalah solat kamu
peliharalah, kerjakanlah tetap pada waktu yang sempurna dengan sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, mayasa. Ya, berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu taat dan khusyuk. Solat yang baik adalah solat yang khusyuk dan berjemaah. Mereka lah yang boleh dibentuk masyarakat yang baik. Ayat ini dimasukkan antara ayat-ayat muamalah dan muasyarah. Muamalah ni hubungan kita dengan orang. Kalau tak belajar, kita tak nampak kaitan dengan ayat itu. Muka surat 22. Kamu baca reka-reka. Kaitan yang lain adalah apabila kita buat baik satu bahagian, kita akan merasa kebaikan kepada bahagian yang lain. Kalau kita buat baik, orang lain pun tengok, tu rasa nak buat baik supaya kita. Maka ayat Quran ada cerita dalam kebaikan hidup ni. Yang pertama dia panggil muasyarah, adab kita dengan keluarga, muamalah, hubungan kita dengan masyarakat. Yang ketiga siasatul madani, masyarakat yang baik kena ada pemimpin yang baik. Yang keempat akhlak dan budi pekerti, merangkumi hubungan dengan manusia ataupun dengan benda lain. Inilah agama. Jadi kesimpulannya, al-umrul muslihah ni iaitu ayat-ayat nak ajar kepada kita untuk islah diri kita. Kerana kita ni penting lagu mana, kita ni pembawa dakwah ni penting, orang kelih. Lalu Allah Ta'ala ajar hubungan kita keluarganya belah ni, sebagaimana Nabi dengan keluarga dia. Nabi tak ikut bini sama dak. Nabi tak ikut retina dak. Ada tika Nabi marah, ada tika Nabi bahagia. Boleh tengoklah hadis Nabi banyak. Muamalah kita dengan sama masyarakat kita, dengan keluarga kita, dengan jiran kita, memerlu kepada benda yang baik, baru memberi kesan pada jiwa orang. Siasatul madani itu masyarakat yang terpimpin. Kalau kita jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang baik. Dan ayat-ayat begini mengajar kepada kita mengenai dengan pentadbiran. Dalam Quran ni, di antara ayat Allah Ta'ala ajar, itu ayat nak ajar manusia lagu mana, nak perak manusia lagu mana. Tuhan awak mari kisah Nabi Yusuf, perak manusia. Tuhan awak mari kisah Nabi Sulaiman. Semua ni pemimpin belaka, besar-besar belaka. Dan nabi-nabi, kanat Banu Israel, sesungguhnya Bani Israel ni pemimpin dia itu nabi-nabi di kalangan dia, jadi pemimpin, jadi orang besar. Maka Islam ajar ni, ayatnya lagu ni. Nombor 4-nya akhlak budi pekerti kita dengan manusia, kita dengan haiwan, semua kena ada. Yang ke-11 umur munazzimah. Umur munazzimah, bukan munazzimah dah, umur munazzimah, ayat-ayat mengajar cara hidup bermasyarakat. Ini adalah kesinambungan daripada hidup umur muslihah. Dia daripada umur muslihah tadi, nak baiki diri kita, maka kita juga dituntut supaya baiki masyarakat. Ini adalah kaedah-kaedah kehidupan, termasuklah ayat nikah kahwin. Belajarlah bagaimana Quran menyusun hidup kita, semua aspek disentuh. Contohnya alladzina yu'luna min nisa' tarabbas 4 ashhur, kepada orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberi tempoh 4 bulan. Juga ayat muamalah, ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, wahai orang yang beriman, bila kamu menjalankan satu urusan hutang piutang, diberi tempoh pada satu masa tertentu, maka kamu menulis hutang yang banyak bayaran. Baik, umum munazzimah ni, tadi umum muslihah, kita nak bina diri kita nak keluarga, kita dengan masyarakat. Kalau kita jadi pemimpin, dan akhlak kita. Sekarang ni kita dengan orang lain, ada ayat-ayat yang menyuruh bahawa kita kena buat baik dengan orang lain. Termasuklah orang lain ni, hukum-hukum berkenaan dengan keluarga. Contoh ayat tu berkenaan dengan munakahat, pernikahan. Kita sebagai suami ko, ataupun dia sebagai isteri ko, dalam Quran, bila suami isteri ni ada penyelesaian dia. Kalau balah lagu ni, kalau kena ziharnya lagu ni, walaupun apa macam ayat fiqh dah, sebenarnya ayat tu nak ajar cara menguruh masyarakat. Baik. Dan juga kalau orang berhutang, melibatkan orang yang ketiga, kita berhutang dengan orang ataupun orang berhutang dengan kita,
yang perlu pada dia bayar, yang perlu pada kita bayar, maka Islam mengajar pada kita faktubuh, tulis. Tulis ni takut tak ingat, sama ada dia tak ingat ataupun kita tak ingat. Itu arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12-nya idmaj. Idmaj perkataan dalam Al-Quran yang tidak disebut tapi sebenarnya ada. Ini adalah kerana ia sudah dihazafkan, dihilangkan. Ia adalah salah satu jumlah tiada disebut dalam Al-Quran, tetapi mesti ditakdirkan bagi melahirkan makna sebenar suatu ayat, atau dinamakan istilah lughah bahasa Arab jumlah muqaddarah. Sebagai contohlah ayat bahasa Melayu, perkataan terima kasih telah dihazafkan, sepatutnya panjang lagi, iaitu kawan ucap terima kasih banyak ke demo panjang tu kan. Nah, tapi dia dibuat dengan ucapan terima kasih ya. Terima kasih, pandai lah tu. Kalau kita berasa gembira dak orang, oh terima kasih banyak ke demo. Contoh ayat dia, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perbandingan hal mereka golongan munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Baik. Benda ni kalau kita tak buka Quran kita tak faham. Bila mari ayat, satu ayat, kita kena takdirkan benda tu. Kita kena ambil perkataan lain, buat mari pada ayat tu nak suruh ayat tu sempurna. Idmaj ni kita tak akan nampak kalau kita tak mengaji tafsir. Kalau kita mengaji tafsir kat lagi, barulah ada contoh hak sesuai. Lalu idmaj tu kita hal dulu. Tak faham pun, walau tak faham gitu ya. Sebab apa? Sebab adalah ayat kat lagi yang kita akan mengaji, yang mana ayat tu kita tidak akan faham secara jelas, kecuali kita kena buat mari hak lain, ataupun ayat tu terpaksa diadakan untuk kita faham. Dalam bahasa Arab yang panggil jumlah muqaddarah. Baik, yang ke-13 idkhal ilahi. Ia bermaksud pencelahan Tuhan. Pencelahan Tuhan ni lagu mana? Tengah-tengah Tuhan duk cerita Nabi Musa, pas Tuhan masuk ayat lain, macam seolah-olah supaya lari tajuk. Duk tengah-tengah cerita Nabi Musa dah, Tuhan pun celah sikit, pas hanya sambung pula dengan cerita Nabi Musa semula. Hak celah tu dia panggil idkhal ilahi. Tujuan apa? Ayat, antara ayat yang ada hubungan dengan satu ayat sama lain, tujuannya supaya penekanan khas kepada ayat tersebut. Ia menunjukkan ada benda yang penting yang Allah Ta'ala nak beritahu. Kadang-kadang ia dimasukkan kerana Allah nak beri jawapan kepada soalan muqaddarah. Soalan ianya adalah jawapan dan bagi pada pihak lawan. Macam ada soalan yang akan timbul dari mereka setelah diberitahu suatu perkara dalam Al-Quran, maka untuk tutup terus hujah mereka, Allah beri jawapan terus. Inilah memastikan fakta yang disampaikan Al-Quran itu mantap. Contoh ayatnya, wa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibu. Kalau ia seorang yang berdusta, maka ialah menanggung dosa daripada dustanya. Ayat ini letakkan di celah-celah hujah yang sama. Rajulun mu'minun min ali fir'aun, seorang lelaki yang beriman daripada golongan Fir'aun. Baik, idkhal ilahi itu Allah Ta'ala cerita sekarang tu, kadang-kadang Tuhan celah sikit. Celah tujuan untuk jawab. Perkataan itu bukan perkataan Nabi sebut. Contoh cerita Nabi Musa dengan Fir'aun deh. Qala Musa wa qala Fir'aun qala Musa. Mari ayat bukan perkataan Musa, bukan perkataan Fir'aun, tapi Allah Ta'ala celah situ. Celah situ dengan tujuan untuk beri jawapan ataupun untuk balas hujah di antara Musa dengan Fir'aun. Kita akan jumpa juga dalam itu. Allah tak ikat dah semula. Tak lagi dah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah sambung semula pula. Mau tak ikat. Subhanakallahumma wa bihamdika.